Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan menerangkan secara ringkas mengenai artikel yang kami analisis, iaitu yang bertajuk Pendidikan dan Pengasuhan Keluarga dalam Membentuk Perkembangan Kepribadian Anak, iaitu Perspektif Psikologi Perkembangan Islam, yang ditulis oleh Qurratu Ayun pada tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laili binti Muhammad Zamri. Baiklah, daripada artikel ini mendapati bahawa seorang anak ni merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu bapa untuk dibesarkan, dipelihara, dididik dan dibina untuk menjadi anak tu berkualiti, memiliki kekuatan dan ketahanan sebagai bekal mereka untuk mengharungi kehidupan ketika mereka dewasa nanti. Ibu bapa ni adalah ejen yang paling penting dalam perkembangan kanak-kanak. Sebab apa? Diorang ni yang paling terdekat dengan anak-anak. Orang yang pertama yang kanak-kanak ni jumpa untuk mereka berkembang. Jadi perkembangan diorang ni dipengaruhi oleh apa yang diorang terima pada umur 0 hingga 6 tahun. Kalau macam diorang ni menerima pendidikan dan pengasuhan yang baik, maka akan mengakibatkan kanak-kanak ni mempunyai kepribadian yang baik ketika mereka meningkat dewasa nanti. Kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif, iaitu penelitian perpustakaan dengan mengkaji teks Al-Quran, buku-buku dan naskah yang relevan. Metod analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang berfungsi untuk menentukan hubungan antara kategori yang lain. Artikel ini telah membincangkan beberapa faktor perkembangan kanak-kanak terjadi, daripada salah satunya daripada aspek kesihatan dan kesejahteraan. Aspek ini aspek yang penting dalam perkembangan kanak-kanak. Perkembangan psikologi kanak-kanak tu bergantung kepada pertumbuhan fizikal dan kesihatan yang dimiliki oleh kanak-kanak ni. Sebagai contoh, kekurangan zat semasa bayi akan mengakibatkan bayi ni tak membesar dengan baik, atau akan menyebabkan mereka akan terbantut perkembangan mereka tu. Terdapat pelbagai faktor yang dimiliki, sebagai contoh macam kemiskinan, kekurangan zat, penyalahgunaan ubat-ubatan dan alkohol. Jadi ibu bapa ni lah yang perlu memainkan peranan penting dalam menjaga kebajikan kanak-kanak dan kesihatan mereka ni. Bagi aspek yang seterusnya, iaitu aspek keluarga dan pengasuhan. Keluarga ni merupakan ejen yang paling penting dalam didik kanak-kanak semasa mereka membesar. Kerana ejen yang paling dekat kan dalam didik kanak-kanak. Jadi perlulah memainkan peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak. Jadi penjagaan dengan penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai kehidupan baik agama maupun sosial budaya yang diberikan akan menjadikan kepribadian kanak-kanak ni dalam anggota masyarakat tu yang sihat. Jadi keluarga ni perlulah mengasuh kanak-kanak ni dalam keadaan yang sihat yang baik supaya mereka berkembang pun dalam keadaan sihat dan baik. Baiklah, yang seterusnya adalah aspek pendidikan. Jadi kanak-kanak ni perlu diasuh dan diajar untuk menjadi seorang individu yang berguna apabila mereka dewasa nanti. Jadi ibu bapa perlulah memberikan pendidikan kanak-kanak ni seawal usia lagi. Ini sesuai dengan pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pendidikan sekolah secara formal melaksanakan program bimbingan pengajaran dan latihan dalam membantu kanak-kanak ni agar mereka ni mampu mengembang potensi mereka ni secara jeris. Pendidikan diberikan oleh bapa yang pertama ialah modeling, iaitu menjadikan diri mereka ni sebagai model bagi kanak-kanak, menjadikan diri mereka tu sebagai contoh untuk anak-anak mereka lihat mereka. Pendidikan kedua iaitu sebagai mentoring, iaitu menjadi diri mereka sebagai mentor pertama kepada kanak-kanak ni dalam menjalin hubungan dan memberi kasih sayang secara mendalam. Yang ketiga iaitu pendidikan teaching, iaitu ibu bapa berperanan sebagai pendidik kepada kanak-kanak tentang hukum hakam dasar kehidupan supaya apabila besar nanti mereka tahu akan apa yang mereka tempuhi di dunia ini. Bagi faktor yang terakhir iaitu daripada faktor budaya dan status ekonomi. Budaya merangkumi pola perilaku, kepercayaan dan lain-lain dari sekelompok orang dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Etnik pula iaitu karakteristik yang berakar
pada warisan budaya termasuk kebangsaan, ras, agama dan bahasa. Status ekonomi merupakan kelompok manusia dalam karakteristik pekerjaan, pendidikan dan ekonomi yang sama. Okey, sebagai contoh kemiskinan yang menimpa akan mengakibatkan pelbagai kesan negatif kepada kanak-kanak. Ia akan menyebabkan proses pembelajaran terhadap kanak-kanak ni tidak akan dapat berlangsung. Jadi daripada aspek budaya dan status ekonomi ni memainkan peranan penting juga dalam perkembangan kanak-kanak ni supaya mereka berkembang dalam persekitaran budaya dan status ekonomi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulkifli bin Mohamed. Okey, seterusnya saya akan mengulas tajuk tentang faktor perkembangan anak-anak dalam perspektif Islam. Okey, dalam psikologi perkembangan perspektif Islam, faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia selain pada faktor genetik dan lingkungannya adalah iaitu ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberi hadisnya yang menggambarkan tahap awal penciptaan manusia dan menyebut waktu perkembangannya. Penjelasan daripada ayat dan hadis menggambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi ketentuan terhadap setiap makhluk yang dilahirkan di dunia ini. Okey, sebagai contoh, Nabi Isa disebut bahawa Nabi yang memiliki kemampuan berbicara pada saat masih bayi. Ini menunjukkan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dipengaruhi oleh faktor genetik mampu simulasi. Seterusnya adalah upaya pembentukan kepribadian anak dalam perspektif Islam. Dia terbagi kepada 7. Yang pertama adalah pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan ini perlu diterapkan daripada anak itu masih kecil hingga dewasa. Ia adalah untuk mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan sejak ia mengerti, membiasakan dengan rukun Islam sejak ia memahami dan mengajar kepadanya dasar-dasar syariat sejak usia dia muda lagi. Kedua adalah pendidikan moral. Pendidikan moral ini ialah berkaitan dengan akhlak. Ia adalah untuk prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta karakter yang harus dimiliki oleh seseorang anak. Moral dan perilaku merupakan salah satu buah iman yang kuat untuk pertumbuhan sikap keberagamaan seseorang yang benar. Orang tua bertanggungjawab menanam sikap dan melatih anak-anak untuk berperilaku mulia dalam kehidupan seharian mereka. Ketiga adalah pendidikan fizik. Pendidikan fizik ini ialah harus dipikul oleh orang Islam di atas para pendidik dan orang tua yang seharusnya bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak. Maksudnya ialah agar kanak-kanak bersemangat apabila bertumbuh dewasa dengan kondisi fizik yang kuat, sihat dan bersemangat. Dalam pendidikan ini juga, orang tua bertanggungjawab membina anak-anak agar memiliki fizik yang kuat, sihat, bersemangat dan cara memberi nafkah yang halal, thayyibah dan membesarkan anak dengan akidah yang baik. Keempat adalah pendidikan rasional. Pendidikan rasional ini adalah berkaitan dengan akal. Ia untuk membentuk pola fikiran anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu agama, kebudayaan, keberadaban dan lain-lain sebagainya. Fikiran anak akan menjadi matang, berilmu dan berkebudayaan apabila pendidikan rasional ini diterapkan dengan secukupnya dari diri anak-anak. Kelima adalah pendidikan psikis, iaitu kejiwaan. Jiwa ini dimasukkan untuk membentuk, menyempurnakan dan menyeimbangkan kepribadian anak dengan melatih anak supaya bersikap berani, merasa percaya diri, suka berbuat baik kepada orang lain, mampu menahan diri ketika marah dan senang dengan akhlak-akhlak yang mulia. Keenam adalah pendidikan sosial. Pendidikan sosial ini adalah mendidik anak sejak kecil agar terbiasa melakukan perilaku sosial yang utama atas dasar-dasar kejiwaan yang mulia yang bersumberkan pada akidah Islamiah yang kekal dan kesedaran iman yang mendalam, agar di tengah-tengah masyarakat nanti ia mampu bergaul dengan perilaku sosial yang baik dan memiliki keseimbangan akal yang matang dan bertindak dengan bijaksana. Yang last sekali adalah pendidikan seksual. Pendidikan ini dimaksud dengan pendidikan seksual adalah untuk mengajar penyadaran dan
menjelaskan terhadap masalah seksual yang diberi kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, syahwat dan perkahwinan. Ketika anak tumbuh dewasa dan memahami urusan kehidupan, ia telah mengetahui masalah yang halal, haram. Iaitu sebagai contoh, dalam pergaulan bebas dia akan mengetahui apa yang haram, apa yang halal. Okey, itu saya daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nazifah binti Nazri. Seterusnya, saya ingin membincangkan mengenai beberapa kaedah dari sudut aspek pendidikan dan pengasuhan anak. Okey. Yang pertama adalah, kat sini saya ingin nak sentuh mengenai kaedah pendidikan dengan keteladanan. Di mana pendidikan dan keteladanan ni mempunyai kaitan yang sangat rapat. Iaitu kaedah ini boleh mempengaruhi pendidikan kanak-kanak dari sudut spiritual, moral dan sosial kanak-kanak itu sendiri. Pendidikan bukan role model terhadap kanak-kanak, iaitu setiap perlakuan dan sikap yang tinggi dengan nilai murni, sama ada secara sengaja ataupun telah menjadi contoh yang boleh diikuti oleh kanak-kanak. Pembentukan tingkah laku kanak-kanak sama ada dari aspek perkataan, perbuatan maupun sikap adalah bergantung terhadap penerapan yang ingin dicerapkan oleh pendidik kepada kanak-kanak. Secara dasarnya, setiap manusia juga meneladani kisah-kisah Rasul ataupun Nabi untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. Sebagai contoh, kisah Nabi Muhammad SAW dengan seorang tua yang buta. Nabi tetap menunjukkan sikap yang baik walaupun nenek tersebut telah memberikan layanan yang sangat teruk, iaitu dengan menghina Rasul, dan Nabi Muhammad tetap berfikiran dan mempunyai sikap yang positif. Sikap yang positif terhadap Nabi Muhammad tersebut itulah yang ingin diterapkan kepada kanak-kanak untuk dijadikan sebagai role model daripada cerita tersebut. Okay, yang seterusnya adalah pendidikan dengan kebiasaan, iaitu dalam konteks kebiasaan kat sini, dengan seorang individu dan ataupun ibu bapa bertindak dalam mendidik anak mereka supaya mempunyai budi pekerti, nilai murni dan pegangan agama yang lurus. Menurut Walter Rington, kebiasaan boleh dibentuk melalui dua cara, iaitu melalui sesuatu yang dirancang ataupun pemulangan. Iaitu kebiasaan yang diterapkan kepada kanak-kanak adalah bergantung kepada siapa yang mendidik anak tersebut. Jika kanak-kanak dibiasakan dengan kejahatan, maka binasalah kanak-kanak itu. Sebagai pendidik atau ibu bapa haruslah tahu bagaimana nak melakukan cara membaiki atau supaya sentiasa berada di landasan yang betul. Sebagai ibu bapa atau pendidik, mereka perlu mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan akhlak serta mengambil tahu tahap perkembangan di mana
persekitaran dan ketentuan Allah. Kanak-kanak yang ingin lahir menjadi seorang insan yang berakhlak mulia harus dipandu oleh orang dewasa yang berada di sekeliling mereka. Dalam hal ini, keluarga terutama ibu bapa adalah kelompok masyarakat yang paling dekat dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan berasaskan agama terhadap kanak-kanak. Ini kerana ibu bapa banyak bersama dengan kanak-kanak sepanjang tempoh pembesaran mereka, dan di kesempatan itu, ibu bapa perlu memberikan pendidikan agama yang secukupnya sejak mereka kecil supaya menjadi anak yang baik dan berguna kelak. Sekian perbincangan daripada kumpulan kami pada hari ini.